Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi tuan rumah Tuan Haji Rosli dan seluruh warga dan kerabat HIG, berusaha Tuan Haji Mahmuzi, pengurus kompleks HIG, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah duha yang saban minggu diadakan pada setiap Jumaat di dataran HIG yang berkat ini, pada hari yang penuh berkat, hari Jumaat yang tidak ada hari yang lebih baik terbit padanya matahari, kata Nabi, melainkan hari Jumaat. Pagi ini istimewa sebab tuan-tuan dan perempuan dapat pahala lebih besar keluar daripada rumah, mari ke kuliah duha dalam keadaan hujan yang mencurah-curah menimpa bumi Langkawi. Hujan rahmat yang tidak menghalang pun tuan-tuan. Hujan ni tuan-tuan dalam fiqh dia boleh jadi uzur daripada uzur syarak. Kalau hujan tu lebat sampai terangkat kewajipan kefarduan semayang kita tuan-tuan, kerana hujan lebat tak gaduh pi, no? Tapi kena semayang lah. Nak abang kata gugur kerana hujan yang lebat itu. Jadi walaupun hujan lebat di Langkawi, nampaknya dia tidak menghalang tuan-tuan dan perempuan untuk menjadi tetamu di dalam kebun daripada kebun syurga ni. Di dunia ni kalau kita suka duduk dalam kebun syurga, waktu Tuhan bagi peluang kita hidup atas dunia, maka insya-Allah tuan-tuan, bila kita mati besok, kita dapat masuk dalam syurga. Sebab waktu atas dunia kita suka duduk dalam kebun dia. Maka duduk dalam majlis zikir, duduk dalam majlis ilmu adalah termasuk di dalam maksud duduk di dalam kebun syurga. Dalam bahasa hadis disebut raudatun, kebun tuan-tuan, no? Dalam hadis Nabi dia kata iza marartum bi riyadil jannah. Dia tak kata raudah. Raudah itu satu, riyad itu jamak dia, ramai, banyak. Kalau talib tu seorang, kalau tulab ramai. Kalau raudatun satu saja kebun.
Riyadh makna banyak kebun. Tadi dah pergi dah di Masjid Al-Hana kuliah subuh. Ada dah. Tiba-tiba duha mai juga. Tadi dah ada kuliah subuh di Masjid Temoyong dah. Dari Temoyong mai juga. Maknanya tadi satu kebun, lah ni pula satu kebun. Baru 2 kebun. Sekali lagi Jumaat pula 3 kebun. Banyak-banyak kebun sampai ke malam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita nak sambung apa yang kita bahas pada bulan sudah. Berkenaan dengan sebaik-baik manusia seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut tentang bagaimana kemuliaan orang yang belajar Quran. Orang yang kemudiannya mengajak akan Quran. Bagaimana? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar mengaji Quran dan orang yang mengajak akan Al-Quran. Tuan, saya tegaskan bagaimana pentingnya kita mendalami akan Al-Quran. Baca Quran ni tuan-tuan wajib, kena bagi betul. Belajar ilmu tajwid tak wajib, bukan fardu ain. Tapi baca fardu ain, kena betul. Jadi walaupun belajar mendalami tajwid itu, bacaan Quran yang bertajwid itu adalah fardu kifayah, tetapi membaca dengan betul itu adalah fardu ain. Mestilah kena sebutannya, makhraj hurufnya, panjang pendeknya, dengung tidaknya. No, kita tak perlu tahu 2 harakat tu mak asli. Kita tak perlu tahu asalnya. No, 6 itu mat wajib muttasil, dan kita tak perlu tahu mat lazim kalimi musaqqal, kita tak perlu tahu. Tetapi kita kena sebut bagi betul. Maknanya kita kena belajar membaca dengan betul daripada guru yang betul. Jadi saya harap semua kita akan lepas daripada bacaan yang salah ketika membaca Al-Quran. No? Lepas itu jadilah macam mana mak bapak kita pula yang dulu mereka mengajak kita Quran setelah kita belajar daripada guru di kampung kita. No? Mak kita, ayah kita hanya tahu hukum 5 ya, mak asli, kan? Ma'arid li sukun, iqlab, ikhfa, izhar, kan? Tapi dalam keadaan demikian, mereka tidak membiarkan kita buta dengan ilmu bacaan Al-Quran yang betul. Diajaknya kita ini akan Al-Quran di rumah setelah kita juga belajar mendapat ilmu Al-Quran itu daripada guru-guru kita di tempat kita masing-masing. Kalau dulu ni di kampung tu akan ada saja guru Quran yang mengajar. Saya percaya hari ini pun ada lagi guru-guru Quran yang seperti itu, yang mereka saban tahun mendapat bantuan daripada kerajaan kepada guru-guru Quran kampung ini, melalui jabatan zakat, mengeluarkan biaya secara one off kepada guru-guru Quran kampung yang banyak jasa. Selalunya guru-guru Quran kampung ni tak pernah kena yuran pun. Saya ingat kat belah Langkawi pun masih lagi macam tu, tak kena bayaran pun. Tetapi sambutan masyarakat tidak seperti dahulu. Jadi ramai yang sudah merasa cukup apabila anaknya pergi mengaji di kelas-kelas kafar. Alhamdulillah kalau mengaji, kerana kelas kafar itu berstruktur, kerajaan bayar gaji gurunya mendapat kursus dan sebagainya. Tetapi di Kedah kelas kafar masih belum wajib.
menyebabkan ada sebahagian ibu bapa muda yang tidak menghantar anak ke kelas-kelas kafar. Dahlah guru Quran kampung pun dia tak hantar. Guru Quran yang dihantar kerajaan untuk sekolah petang kelas kafar pun dia tak hantar. Dia sendiri pun tak mengajar. Habis. Macam mana anaknya akan menjadi seorang yang boleh membaca Al-Quran, padahal membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang tak boleh bercerai tanggai atau berpisah daripada hidup seorang Muslim. Kan? Kita wajib baca Quran dengan betul. Baca Fatihah kita wajib betul. Rukun daripada rukun sembahyang. Jadi saya harap kita nampak macam mana Nabi memuliakan orang yang membaca Al-Quran dengan betul, yang menjadi pelajar-pelajar Al-Quran, dan setelah itu dia mengajak pula Al-Quran. Jadi muslimin muslimat sekalian, lah ni di Jabatan Mufti Negeri ada peperiksaan tauliah untuk tajwid Al-Quran. Jadi tuan-tuan boleh, siapa nak mendapat tauliah, daftar dengan Jabatan Mufti untuk periksa tauliah tajwid Quran, atau dipanggil tauliah Quran tajwid ni tuan-tuan. Sebab tauliah itu adalah pengiktirafan yang ada dengan kita, dan kadang-kadang masyarakat agak partikular, dia nak orang hak mengajak tu ada tauliah, padahal guru-guru kita dulu tak ada pun tauliah daripada Jabatan Mufti. Baik. Alangkah betuah dan bahagianya apabila anak-anak kita ni mahir Quran. Mereka itu kemudian menjadi ahlul Quran. Apalagi kalau sudah menghafaz Al-Quran. Allahu Akbar. No? Allah muliakan orang yang menjadi ahlul Quran. Allah suruh kita memuliakan orang yang menjadi ahlul Quran. Orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Bila kita tengok dalam sejarah waktu perang yang dahsyat, mempunyai beberapa fasa yang hebat, kematian syuhada, orang-orang Islam yang jumlahnya besar, ramai, no? Matinya para hufazul Quran dalam jumlah yang sangat ramai di dalam perang Uhud, ya. Dalam perang Uhud, fasa pertama kita menang, fasa kedua kita kalah, fasa ketiga baru kita menang balik bila musyrikin lari meninggalkan medan. No? Pertama kita menang, duduk atas bukit pun turun, dan ketika itu Khalid Al-Walid yang belum Islam tibai masuk semula ke medan, dan kemudian berlakulah peperangan yang sangat sengit sehingga melukakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan puluhan yang telah mati syahid. Jadi yang ramai syahid ini dari kalangan sahabat Nabi adalah hufazul Quran. Lalu bila ditanya kepada Nabi, siapa nak masuk dulu, ni nak bubuh dulu dalam liang ni siapa? Nabi kata, dahulukan hufazul Quran, ahlul Quran. Jadi ahlul Quran tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, hatta di dalam pentadbiran baginda akan ada hufazul Quran yang menjadi mereka yang dibawa di dalam muzakarah, musyawarah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada zuriat keturunan kita yang menjadi ahlul Quran. Sebab tu Nabi dalam perintah dia suruh kita yang jadi ibu bapa, adibu auladakum ala salasi khisal, suruh perintah anak kamu, ajak anak kamu, adibu, ajak anak kamu di atas 3 perkara. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum, atas cinta kepada nabi kamu, atas cinta kepada nabi kamu. Yang kedua, wa ala ali baiti, ay ala hubbi ali baiti, iaitu cinta kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali, cinta kepada ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, ala tilawatil Quran, ajak anak kamu membaca Quran. Kena ajak. Tuan-tuan, tiba-tiba anak kita besar je depan mata, tiba-tiba aja dia sudah pun umur 12, 14, 16, 18. Berapa ramai hari ni yang tiba-tiba aja anaknya membesar dalam keadaan buta dengan agama. Quran tak boleh baca, ya, semayangnya entah ke mana, akhlaknya entah di mana. Sebab apa?
kelalaian kita, kealpaan kita yang diuji dengan kehidupan dunia yang penuh dengan warna-warni ini, yang disebut oleh Allah la'ibun walahun, tempat main-main, tempat seronok suka atas dunia lah, menjadi ujian. Kan nak syok ni main duduk di dalam ni atas semen tuan-tuan melepot. Kalau di rumah kita ada banyak keseronokan, di rumah kita ada televisyen, di rumah kita ada game, di rumah kita ada anak bini kita syok di rumah. Tapi tuan-tuan lebih nampak bahawa yang tuan-tuan pilih inilah yang terlebih baik daripada hak ada di rumah, hak ada di tempat syok. Maka inilah bermakna satu isyarat jelas tuan-tuan tidak terpedaya dengan dunia yang penuh tipu daya. Syukurlah pada Allah. Itu tuan-tuan. Hak yang syok berjalan, dia syok berjalan. Hak syok main, dia syok main. Dengan apa agenda yang dirancang bersama anak-anak dan isteri, takwim tahunan sepanjang-panjang tahun, syok. Berjalan tang nu balik, pergi berjalan tang ni pula balik, pergi makan tang nu balik, pergi makan tang ni pula balik. No, pergi main taman permainan nu balik, pergi taman tema nu balik, pergi Cameron Highland balik, pergi Genting Highland balik. Bila nak sudah? Kalau tak atuk diri kita, atuk anak-anak kita untuk mereka itu mengaji, faham akan apa yang wajib atas mereka, siapa nak ajak? Tambahlah ni tuan-tuan, start pada bulan 3 dulu, anak kita tak tahu mengaji lagu mana. Betul tak? Sekolah tak boleh pergi sekolah saat patah balik, duduk di rumah mengaji atas talian. Kita pun bagi internet dekat dia pun pakai telefon kita, pakai internet dia tuan-tuan. Ada setengah ibu bapa anak tu sekolah rendah pun dia beli bagi menatang ni, pasal nak mengaji atas talian, dia pun bubuh wifi, anak tu diberi, dia boleh belajar macam-macam, sebuah mak nikah duduk dalam ni. Betul tak betul? Kalau pak mak tu tak pergi tengok pantau anak tu mengaji apa, Dajjal banyak duduk dalam ni akan ajak anak dia tu benda yang merosakkan dia. Kalau dulu anak-anak berkurung dalam bilik, selamat lah anak-anak berkurung dalam bilik, tuan-tuan mau beringat. Pasal apa? Pasal silap hari bulan, dia berkurung dalam bilik, dia nak sembunyi apa yang sedang dia buat dengan menatang hamba Allah ni. Nah, abang kat tuan-tuan bagi. Nah, kalau dia pergi mengaji, dia mengaji atas talian, duduk di meja depan, kita duduk mai, selamat daripada dia mengaji dalam bilik dia. Ambil ingat yang tu. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita buat kesimpulan di situ, yang pertama pegang Quran, mengaji Quran, belajar Quran, baca Quran dengan betul, ulang Quran, faham Quran dan amallah Al-Quran, kitab suci kita yang akan menjadi hujjatun lana atau hujjatun alaina. Maksudnya kalau kita baca Quran betul, kita faham dan kita amal Quran, Quran akan menjadi pembela kita, pemberi syafaat kepada kita. Quran akan kata, ya Allah, dia duduk baca aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah bagi izin aku nak memberi syafaat padanya. Allah akan bagi izin Quran memberi syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Quran itu akan datang kepada tuan hak baca dia untuk menjadi pembela dan pemberi syafaat kepada tuannya. Jadi tu yang kata Quran yang mesti kita ada agenda setiap hari kita membaca Al-Quran. Bacalah dia dengan betul. Kalau rasa lagu tak clear, pergilah cari guru-guru yang mereka itu dapat kita lihat mulut mereka membaca, menyebut. No? Hari ni dah tak susah sangat macam dulu. Dulu ni tuan-tuan nak kena pergi cari, nak kena pergi mengadap. Lah ni cari pergi mengadap tu tetap, itulah kaedah yang betul dan tepat, iaitu bertalaqi. Tetapi hari ni kita boleh buka kan Syekh Quraimai dulu macam mana dia membaca Fatihah, dia mendapat sanad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Dia Syekh daripada Syria yang terkenal
sebagai orang yang paling kuat sanadnya dalam Al-Quran dengan Rasulullah, dia membaca dan menyebut huruf-huruf Al-Quran tepat macam mana Nabi sebut. Jadi dulu kita dengar dia main, kita pun pakat lari pergi tu. Betul tak betul? Kita nak dapat daripada dia ijazah tu, sanad. Hak tu lah paling tepat. Tapi hari ni kita ada yang ni, kita boleh buka, kita boleh dapatkan orang yang berkenaan itu di dalam dia mengajak melalui maya. Nah, walaupun dia tentu tak sama dengan beradab di depan. Sebab bila kita baca, dia tengok mulut kita. Kita sebut ismam lagu mana? No, kita sebut iqlab lagu mana? Kita sebut dot lagu mana? Kita sebut sod lagu mana? Jadi dia tegur kita. Tapi kita sekurang-kurangnya boleh dapat sedikit gambaran, panduan daripada guru-guru yang siqat ini, guru-guru yang mursyid ini, yang mereka mengajak melalui maya. Tak susah dah. Dalam ni ada banyak kebaikan, dalam ni juga ada banyak keburukan. Dalam ni ada gedung pengetahuan, dalam ni juga ada gedung tempat tinggal iblis dan syaitan. Mau beringat tuan-tuan. No? Habis. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, no? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang satu hadis, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Nah, dalam hadis ini sebelum dia kata lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Hadis ini riwayat Abdullah bin Amru, anak kepada Sayyidina Amru ibn al-As radhiyallahu anhuma. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia bercakap benda yang kotor, dan dia keep-keep duk cakap benda yang keji. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Nabi SAW dia tak cakap kotor, dan dia tak dikreat untuk bercakap kotor. Asal-asal dia pun macam tu. Dalam syarah kepada hadis ini, saya sebut dalam satu syarah daripada syarih pengarangnya menyebut, mengeluarkan akan ayat yang keempat daripada suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, di atas akhlak yang agung. Nabi maknanya akhlak baginda itu sempurna dan terpuji. Fa huwa akmalun nasi akhlaqan. Nabi Muhammad ini adalah sempurna manusia daripada segi akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk di atas muka bumi, 7 petala langit, bahkan 7 petala bumi. Tidak ada sebaik-baik makhluk lebih daripada Nabi. Tak ada. Nabilah yang paling mulia, Nabilah yang paling hebat, Nabilah yang paling agung daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dalam satu riwayat Allah Ta'ala berfirman, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan kerana kamu wahai Nabi Muhammad, niscaya tidak aku ciptakan aflak, cakrawala. Mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah nak ciptakan Nabi Muhammad, itulah Allah cipta 7 petala langit dan bumi. Itu nak abang kata Nabi itu sebaik-baik makhluk. Itu daripada segi penciptaan. Ni akhlak Nabi. Dia khuluq. Kan kita tengok dalam cermin.
apa nama, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa tengok cermin kan, waktu kita duduk bersiap depan cermin, waktu kita siap rambut, no? Waktu kita pakai bedak, waktu kita duduk bersiap depan cermin tu nampak wajah kita. Ini ciptaan Allah. Allah letak mata kita elok, telinga kita elok, rambut kita elok, mulut, lidah, gigi. Penciptaan kita cantik. Lalu kita puji Allah. Kita kata Allahumma, ya Allah ya Tuhan, kama hassanta khalqi, sebagaimana ya Allah Engkau telah cantikkan kejadian tubuh badanku, fahassin khuluqi, maka tolong elokkanlah akhlak kepribadianku, syakhsiah, akhlak kita ni, peribadi kita. Macam mana kita bercakap, macam mana kita berjalan, macam mana kita bermuamalah, macam mana kita dengan orang tua, macam kita dengan orang muda, macam mana dengan orang kaya, macam mana dengan orang miskin. Ada orang dia tak sama. Dengan orang kaya dia lagu lain, dengan orang miskin dia lagu lain, seorang-seorang dia lagu lain, ramai-ramai dia lagu lain. Bukan. Kita tak, kita menjadi seorang pengikut Nabi yang beramal dengan ajaran Nabi dalam keadaan bagaimanapun, begitulah kita. Apa dia? Dengan orang tua dia hormat, dengan orang kaya, dengan orang kaya, dengan orang tua dia hormat, dengan orang muda dia kasih, dengan orang kaya, dengan orang miskin dia, dengan kayanya dia hormat, dengan miskinnya dia sayang, dengan siapa pun dia memberikan hak seperti mana yang ditunjuk oleh agama. Apa nama, Nabi bersabda, fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu, maka hendaklah kamu memberi kepada tiap yang berhak itu akan haknya. Jumpa siapa pun bagi hak. Nampak tak tuan? Hari ni kadang-kadang orang tua ramai dah tak ada tempat depan orang-orang muda. No? Dia duduk nega dalam kedai. Satu orang tua masuk dalam kedai tu, dia buat tak tahu aja, sebab dia tahu orang tua tu tak apa adik. Padahal orang tua itu sebaya dengan mak dia, sebaya dengan tok dia. Sepatutnya dia muliakan orang tua tu. Masuk makcik, masuk mulut lidah dia. Tapi bila dia tengok orang kaya tu dengan pakaian dia, orang kaya tu dengan penampilan dia kaya, dia cepat-cepat keluar, dia sambut di luar pintu lagi, pasal orang tu kaya. Ini tak betul. Sepatutnya kaya miskin bukan ukuran untuk kita hormati. Tiap orang ada maruah dan harga diri. Tiap orang mesti mendapat penghormatan daripada kita. Dia datang tetamu kita. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa-siapa yang dia tu betul beriman dengan Allah dan dia beriman dengan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka dia hendaklah memuliakan akan tetamunya. Tua ke, muda ke, kaya ke, miskin ke, dia tetamu kita. Islam ke, bukan Islam ke, dia tetamu kita. Akhlak kita akan dinilai bukan sahaja oleh Allah, bahkan di hadapan kita akan menilai kita. Macam mana kita bercakap, macam mana kita melayan tetamu. Kita biasa tengoklah kempen macam mana bila orang luar mai pelancong turun, kan, sambut di pintu-pintu sempadan, tak tangan tang ni, tunduk. Betul tak betul? Masa zaman tak ada Covid lagi, Covid lagi lah, mereka tak berani lagi salam kan, mereka lagi tak tang ni bukan. Tapi nak abang kata dulu lagi tu dah kita punya tunduk orang mai. Pasal apa? Kita welcome orang, kita sambut tetamu. Sedih kadang-kadang tuan-tuan bila kita tua, kita pakai pun biasa, kita bukan jenis seronok nak pakai. Macam kita duk pergi kerja lah, apalah kita pergi kerja. Bila tak kerja kita pakai lagu ni, kita pakai orang kampung kita lah. Bila kita pergi tu, kenapa nilai orang tu dengan pakaiannya? Orang tu tutup aurat sempurna, ya. Bahkan kalau orang tu nampak macam orang yang
yang canggah dengan agama, kita tetap memuliakan dia. Dia tu orang bukan Islam hatta sekalipun. Tunjuk akhlak kita. Pasal apa? Akhlak itulah yang akan menjadi tarikan kepada orang lain untuk merasa betapa hebatnya ajaran agama kita. Betul tak betul? Kalau dia nak pergi tengok kita semayang, berapa orang bukan Islam bila pergi ke masjid tengok kita semayang? No? Tetapi bila kita berakhlak ni, maksudnya kita hidup dalam kehidupan mereka. Macam mana bila kita jadi peniaga, mereka berniaga, berurusan dengan kita. Kejujuran kita, nampak? Itu akhlak kita. Percakapan kita, itu akhlak kita. Janji kita yang ditepati, itu akhlak kita. Sebab itu akhlak ini disebut apa tuan-tuan? Al-akhlak al-karimah hiya ad-din. Akhlak yang mulia yang kita duk hayati, itulah agama Islam. Ad-din huwal akhlaqul karimah. Agama Islam itu adalah akhlak yang mulia. Jadi terus selain daripada akidah, syariah, akhlak. Akidah kita, pegangan yang duduk kita simpul dalam hati kita ni, keimanan kita, itu akidah. Syariah itu adalah hukum akam agama. Semayang kita ibadat, puasa kita ibadat, zakat kita ibadat, haji kita ibadat, umrah kita ibadat, baca Quran kita ibadat. Nampak tuan-tuan? Akhlak kita macam mana kita hidup di dalam muamalah kita bersama orang-orang yang dekat dengan kita dan orang yang jauh dari kita, orang yang lebih bawah dari kita, orang yang lebih atas dari kita, orang yang lebih muda dari kita, orang yang lebih tua dari kita. Waktu kita hidup di dunia, kita tak boleh lari daripada berakhlak. Bahkan dalam ibadat, dalam agama kita, tuan-tuan sebutlah apa ibadat pun, mesti ada akhlak. Semayang ada akhlak, puasa ada akhlak, berzakat ada akhlak, haji umrah ada akhlak, semua ada akhlak. Sebab tu akhlak itu meliputi agama kita. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, maka kata pengarang, dia kata fahuwa akmalun nasi akhlaqan. Nabi Muhammad itulah sesempurna manusia dari segi akhlaknya. Faqad addabahu rabbuhu fa ahsana ta'dibahu. Maka sesungguhnya telah mengajar akan Nabi Muhammad adab oleh Tuhannya, maka paling baik yang mengajar adab itu adalah Tuhannya. Fa ahsana ta'dibahu, maka Allah telah memperelok seelok-eloknya akan adab akhlak kepada Nabi-Nya Muhammad. Tuan-tuan, Nabi ayah wafat, waktu Nabi duduk dalam perut mak, Nabi duduk dengan mak sekejap saja. Sebab mak Nabi wafat pun waktu itu Nabi kecil lagi. Nabi dihantar oleh mak susu. Sebelum tu duduk dengan mak susu, Halimatu Sa'diyah, 4 tahun kata 100 sampai 5 tahun duduk dengan mak susu tu. Lepas tu balik duduk dengan mak Nabi, kan, sekejap je duduk dengan Siti Aminah. Siti Aminah duduk bawa pergi ke Madinah, pergi tengok ayah Nabi di Abwa, mati di Abwa. Siti Aminah pun mati di Abwa. Kan, balik duduk dengan Tok Wan Nabi, duduk dengan Tok Wan. Yang duk belah kita, duk didik kita, duk ajak kita siapa? Mak ayah kita. Duduk dengan Tok Wan. Saat dia duduk dengan Tok Wan, Tok Wan pula mati. Saya ingat saat 2 tahun macam tu, mati pula Tok Wan. Duduk dengan pak menakan Nabi Abi Talib. Jadi Allah Ta'ala dengan hikmahnya menetapkan bahawa orang-orang penting ini, mak ayah, Tok Wan, semua mati. Duduk dengan pak menakan. Tidak sepertilah sangat kan, pak menakan je. Allah Ta'ala sendiri buat begitu sebab nak ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi tak pernah terlibat dengan benda-benda jahanam pada zaman kecil lagi, tak ada. Allah tak bagi ke? Nabi pernah berada dalam zon yang kita panggil zon Sinnul Murahaqah. Sinnul Murahaqah ni umur belah-belah tahun, 12, 13, 15, 16. Sebab tu sebagai ulama kata waktu Sinnul Murahaqah Nabi dibelah dada. Nabi kecil di mak susu dia 4 tahun 5 tahun dibelah dada, besar sikit belah dada lagi, kata sebagai ulama. Pasal apa? Proses tarbiyah, didikan
supaya Nabi itu tidak dicemari dengan tipu daya syaitan. Belah dada, ambil hati, cuci, masukkan iman dan hikmah. Itu proses, itu tarbiyah. Kemudian bila Nabi dalam Sinul Murahaqah, saya baca-baca macam mana Nabi Muhammad cerita, aku satu hari teringin, rasa juga teringin nak tengok apa ada di situ. Waktu tu Nabi sedang berjalan dari padang pasir, nak pi tengok satu pesta jahiliah. Macam zaman kita ni ada pesta Pulau Pinang, pesta yak-yak-ye lah kan, panggil artis mana-mana kan, mai duk menari tu, lampu duk berkilau gemilau tu, dulu pun ada lebih kurang macam tu, pesta yak-yak-ye. Tapi Nabi kata, tengah aku duk berjalan itu, tiba-tiba aku berasa mengantuk yang tidak dapat aku tanggung, yang tidak dapat aku tahan. Nampak tarbiyah Allah Ta'ala jaga Nabi. Nabi tak boleh nak melangkah pergi ke tempat itu kecuali Nabi tertidur. Kata Nabi, sehinggalah aku terjaga hanya dengan panahan matahari. Waktu tu Nabi remaja lagi. Nabi jadi Nabi umur 40. Nampak tak? Remaja itu, remaja ni dia storm and stress. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah kena jaga anak kita waktu remaja tu, lagi kena jaga. Sebab apa? Mereka itu waktu itu nak memilih identiti. Mereka nak pilih nak jadi apa? Mereka nak pilih nak jadi siapa? Macam-macam jadi idola di depan dia. Kadang-kadang dia nak jadi Ustaz Azhar Idrus. Alhamdulillah lah. Kadang-kadang dia nak jadi artis idola dia. Masalah kita. Kadang-kadang dia nak jadi macam pemain bola, sepak ternama. Itu budak-budak. Dia nak try belakang. Jadi waktu ni lah kita kena jaga. Allah Ta'ala jaga Nabi. Nabi dah berjalan dah, jatuh, tumbang. Sebab apa? Mengantuk. Siapa bagi rasa mengantuk? Allah. Allah ajak Nabi. Jadi kita pun lagu tu. Sebab tu hari ni tuan-tuan, bila ibu bapa tak jaga anak dia waktu malam, anak dia keluar, dia tak tahu pitang mana waktu malam, datanglah musibah yang macam-macam. Islam ni maghrib pun kena tutup pintu dah. Pasal syaitan tuan-tuan banyak peluang lagi dia masuk dalam rumah. Jadi syaitan ada banyak di mana? Luar kan? Dalam rumah kita semayang, kita baca Quran, syaitan lari. Jadi bila hari ni ibu bapa tak tutup pintu, maghrib dia dah kot luar. Bukan tekat anak, budak-budak mak pak unduk kot luar maghrib. Lepas tu pintu tak ada katuk apa, tingkap tak ada katuk apa, nak katuk apa? Kita lampu terang menerang. Tak ada katuk apa? Lepas tu di luar syaitan banyak, masuk dalam rumah pun syaitan banyak. Pasal apa? Pasal rumah pun tak semayang, rumah pun tak baca Quran. Jadi rumah itu tidak lagi jadi tempat yang selamat, sedangkan sepatutnya rumah kita selamat. Jadi ibu bapa yang lalai ini menyebabkan akhirnya anak-anak jadi super lalai, dengan sebab ibu bapa yang telah mencorakkan anak itu dengan kelalaian. Allah turun kata apa? Allah kata aqimis solah, dirikan semayang. Untuk apa? Li zikri, untuk ingat aku. Jadi orang tak semayang tak ingat Allah. Bila orang tu tak semayang tak ingat Allah, Allah akan bagi pembalasan akibat dia yang tidak ingat akan Allah. Tu fa ahsana ta'dibahu falam yakun fahishan wala mutafahishan. Yani lam yakun natiqan bil fuhshi wala mutakallifan fi. Bimakna anna al fuhsha lam yakun fihi khuluqan asilan wala muktasaban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi bukan jenis cakap kotor, sama ada Nabi sengaja cakap ataupun muktasab, tidak usaha nak cakap kotor. Ada orang dia bercakap kotor dengan sebab dia rasa dia syok dengar depa duk cakap lagu tu. Jadi dia usaha mencari perkataan-perkataan kotor untuk dia bercakap kotor. Jangan. Nabi Muhammad ni asal-asal tak ada dah. Allah tak program Nabi Muhammad begitu. Nabi Muhammad seorang yang bila keluar daripada mulut dia cahaya. Nganga ni cahaya keluar kau celah gigi. Nah, abang kata apa? Yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad tu keindahan. Yang keluar daripada Nabi Muhammad tu kecantikan. Yang keluar daripada Nabi Muhammad ini semua kebaikan.
Nabi tidak marah bila orang kata pada dirinya. Sampai hebat macam tu. Orang kata kat diri dia, kata apa pun dia tak marah. Dia hanya marah bila orang kata kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tu dia marah. Tu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan akhlak Nabi yang mulia itu bukan sahaja oleh para sahabat, sahabat Nabi, atau kita panggil umat yang telah pun istijabah ini, tetapi juga disaksikan oleh umatul dakwah. Orang-orang kafir sendiri pun mengaku, kata Nabi Muhammad ni akhlak dia sangat mulia. Nabi Muhammad bukan cakap tipu, tuan-tuan. Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi pencuri. Dulu kita mengaji dulu bukan? Lama-lama jadi pencuri. Dia mohong, akhirnya dia akan berani membohongi semua di depan dia. Dia tak peduli mak dia tak peduli ayah dia tak peduli siapa, dia akan bercakap bohong. Sedangkan Nabi Muhammad pesan di dalam salah satu pesannya yang terkenal, qulil haqqa wa kana murra, cakaplah yang benar walaupun yang benar itu pahit. Walaupun kena atas diri kita sendiri, kita kena kata yang benar. Kalau kita salah, kita kata kita salah. Kalau kita buat, kita kata kita buat. Berani buat, beranilah bertanggungjawab. Tapi orang hari ini baling batu, sembunyi tangan. Buat, lepas itu cari jalan untuk kambing hitamkan orang lain. Sedangkan sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Sekali kita mohong, kita nak kena mohong lagi, kena mohong lagi. Dosa di atas dosa, lama-lama hati kita jadi tepu dengan dosa, hati kita jadi penuh dengan dosa, akhirnya hati kita keras, hati kita mati. Jadilah orang tu zombie kampung pisang. Na'udzubillahi min zalik. Wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa, yani afdalukum wa ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kamu, sesungguhnya sebaik-baik kamu itu maksudnya afdalukum, sebaik-baik daripada kamu, huwa ahsanukum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kesimpulan, kita ibu bapa kena ajak anak kita, selain daripada mengukuh, memantap, menetap keyakinan, akidah yang benar, simpul mati dalam hati, kita juga kena ajak anak kita syariat, ibadat, mayang bang, sebagainya lagi. Kita juga mesti mengajak akhlak. Ajak akhlak. Macam mana kita terima kelenditan, kelembutan, kita terima daripada mak ayah kita kehalusan budi. Ada orang halus, Masya Allah, koklah dia nak angkat suara, dia tidak mengangkat suaranya. Payah sungguh nak marah. Dia bukan seorang yang pemarah, dia seorang yang penyayang. Dia bukan orang yang kedekut, dia seorang yang pemurah. Dia orang yang jujur dan amanah. Dia bukan orang yang bejat dan khianat. Yang tu kena ajak. Nampak tuan? Tengok macam mana Luqman, contoh. Dia kata la tamshi fil ardi marha. Anak, jangan kamu berjalan atas bumi Allah ni sombong. Tu contoh. Kita ibu-ibu, ayah-ayah kena ajak anak-anak kita jangan jalan sombong. Sombong ni maksudnya jalan dia nak? Jalan macam Samsin kampung dusun. Tahu? Dia berjalan tu, dia buka dada dia berjalan tu dengan cara jalan dia pecah kepala lutut, kan? Bisa tengok. Saya bisa tengok satu kumpulan anak-anak muda remaja lah, belah-belah tahun depa tu. Sian. Jadi tak tahu mai kok belah mana, pun saya tak tahu, jumpa tengah pekal stang. Depa mungkin kagum dengan kumpulan belah-belah barat, sebab dia orang kita ni mudah ikut. Satu daripada penyakit anak-anak muda kita, dia mudah terikut dengan orang lain. Black metal, rock, kan? Rock, dia pun buat jari dia, pakai baju
Bukan jaket kulit pun, jaket pun plastik ya, tapi kalau hitam lah. Lepas tu bagi ada tanda-tanda lepas tu bubuh rantai, lepas tu rambut dia bagi cerin tang ni, bagi cerin tang ni tak ada, atas ni bagi cerin, bagi nampak macam pang. Biasa tengok pang, oh ni cerin geng pang. Memang puak ni patut kena pang. Tengok, ya Allah, anak-anak bangsa aku. Nah, saya selalu bila duk jumpa lagu ni, kalau saya berjalan dengan rumah saya selalu merungut dekat dia. Cik nak salah depa ke? Mana mak pak depa ni? Mana dia? Takkan semua orang depa ni duduk di rumah sewa, depa duduk sendiri-sendiri depa. Bukankah depa duduk dengan mak ayah? Mana mak ayah tak tengokkah anak rambut dia lagu mana? Anak dia pakai baju lagu mana? Anak dia kelaku berjalan lagu mana? Takkan kita tak tahu? Betul tak betul tuan? Anak kita berjalan macam anak gasi, tak tahu ke? Kodobung, kodobung, kodobung. Tak boleh. Tak tahulah tuan-tuan, rumah batu macam saya dulu kecil-kecil tuan-tuan, saya duduk rumah lantai di bawah tu adalah semen. Tapi asal-asal tak ada semen pun, apa nama, lama gitu baru ayah saya buat semen biasa gitu, ada pelenggang, ada. Tapi orang mai dia naik ke beranda atas lantai tu, paku pun bukannya lekat sangat, dia paku tu dah jadi jarang, dia jadi terangkat pasal lama. Jadi yang saya tahu, ayah saya buat peraturan, kalau berjalan tak boleh dengar tapak kaki. Ajang, siapa ayah dengar bunyi tapak kaki dia berjalan, dia kena tibai. Tak bunyi tu tuan. Ayah tunjuk macam mana cara nak berjalan, saya tak pernah dengar. Tahu ayah saya sampai tak dengar kaki dia. Dialah kita budak-budak, ayah kita badan besar, tentu patut bunyi, tapi tak bunyi. Tuan-tuan tahu macam mana tak bunyi? Nak bunyi lagu mana? Dia berjalan hujung jari ya. Jalan hujung jari ya. Tak bunyi ya. Kita hari ni rumah punya kemas papan tebal tu bukan punya kebal, tapi boleh dengar gedebung-gedebung. Kadang rumah tu batu boleh dengar gedebung-gedebung di atas. Apa ni? Orang mai di bawah duk sembang, anak-anak kita dengar bunyi suara pun kan. Inna angkaral aswati law sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara tu macam suara kaldai. Allah cerita analogi dalam Quran. Kita orang iman, orang Islam bukan macam tu, bukan suara kita jerit-jerit ya dah. Kita bukan jerkah kuat-kuat. Jerkah kuat-kuat ni ada waktu. Ceramah lagu ni kena jerkah. Baca khutbah, Nabi bukan tekat baca khutbah dengan suara yang tinggi, ala sautuhu, bahkan Nabi ihmarrat ainahu, bahkan Nabi Muhammad waktu dia khutbah cerita tentang keadaan menakutkan di negeri akhirat, macam mana manusia diancam dengan neraka, dengan mahsyar yang menakutkan. Nabi waktu bagi ingatan begitu tinggi suara dia. Nabi waktu bagi amaran itu matanya merah menyala. Nak abang apa kesungguhannya. Tapi dalam keadaan biasa Nabi cakap penuh kelembutan, Nabi cakap penuh kasih sayang. Nabi berjalan ni tuan-tuan macam orang menuruni bukit. Tahan, bukan Nabi berjalan tidak terlalu laju, tidak terlalu perlahan, sederhana. Kan? Tapi kalau kita perlu lari, larilah waktu kita kena buat. Tapi ada masanya. Takkan tiap kali kita berjalan kedebung. Ada tak macam tu? Lalu depan orang, mak dia ke, tok dia ke, tok wan dia ke, lalu kat belakang ke, lalu kat depan ke, sama je. Sama ke? Kita berjalan depan ayah kita, mak kita dengan jalan belakang dia, tak sama. Nampak tak tuan? Ada waktu kita kena jalan di belakang. Mak kita tak sedar waktu kita lalu, tapi elok kita lalu dia tahu. Alangkah baiknya akhlak anak itu dan halusnya budi dia. Bila dia kata pada mak, minta izin nak lalu belakang mak. Nampak tak? Bila dia nak lalu di depan, dia menundukkan sedikit kepalanya, lalu di depan orang tua duduk sembang. Dia turun tengok jerembak dengan kawan-kawan ayah dia duduk bersembang. Dia pergi, kawan, siapa ni? Ni anak saya ni, duduk mengaji sekian-sekian. Dia pun mai salam dengan tetamu, kan, menunduk, hormat, cium tangan.
dan cium tangan ayah dia, pergilah dia. Tapi ada orang dia tak peduli pun, hang mai lah siapa pun, hang raja ke, hang siapa ke, dia duduk main game tu, dia duduk main game tang tu, dia duduk gelak tu, dia duduk gelak tang tu. Tuan-tuan cuba bayang, hak macam ni isu akhlak dia. Hak tu nak jadi menantu dalam rumah mak mentua pak mentua dia. Hak tu lah nak jadi adik ipar pada abang ipar dan beras dia. Hak tu lah nak jadi bapak, tuan-tuan. Nak jadi bapak kepada anak yang akan menggantikan tempat dia, seperti dia menggantikan tempat kita. Betapa zalimnya kita kalau kita tak ajak dan didik anak-anak kita berakhlak. Jadi kita kena tengok macam mana dia bercakap. Bila kita tengok dia bercakap dengan baik dan lemah lembut, berikan kepada dia pujian dan ucapkan pada dia terima kasih. Katakan kita bangga kerana anak kita bercakap dengan percakapan yang mulia. Qaulan karima. Dalam Quran sebut qaulan layyina, bercakap dengan lemah lembut. Qaulan karima, bercakap dengan perkataan-perkataan yang mulia. Tuan-tuan, dalam Quran kita diajak berdoa apa dia? Jadi orang macam mana? Yastami'unal khair. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Yastami'unal qaul, mendengar perkataan dan mengikuti perkataan yang baik. Kita kena ajak dia mai duduk dengar perkataan. Jangan tuan-tuan dengar kuliah ya. Tuan-tuan kena balik bagi kuliah di rumah. Panggil anak, mai ni mama nak cerita. Dia pun duduk. Kan? Dia pegang telefon, suruh dia letak telefon di tepi. Sat, Tok Ustaz tengok Sat telefon, ni mama nak sembang. Sembang dengan dia. Bagi tahu dekat dia 1 2 3 4 supaya dia dapat belajar sesuatu yang baru dalam hidupnya. Nah, cerita bahawa satu hari dia juga akan ganti tempat kita ni. Dia juga akan jadi ibu, dia juga akan jadi isteri. Tuan-tuan, kalau kita tak tolong tengok, siapa nak tengok? Sampai tak erti nak ucap terima kasih. Walaupun dia tu bibi, dia tu bibi rumah kita, dia duduk masak dekat kita, dia duduk masak untuk anak-anak kita, dia basuh pinggan sebagainya, dia masak tu kita terima kasih tak kat dia. Dia bibi kita, kita duduk bayar gaji kat dia, terima kasih. Anak kita kata terima kasih bibi, terima kasih. Penghargaan yang diberi itu sangat besar artinya kepada orang yang memberikan kepada kita perkhidmatan. Walaupun dia dibayar, dia akan rasa betapa dia dihargai. Orang yang menghargai sebenarnya akan dihargai. Bila kita menghargai dia, dia akan lebih menghargai kita. Dia akan buat lebih baik pada kita. Sebab tu kalau kita ada anak buah, kita selalu terima kasih pada anak buah. Kamu semua ni macam tayar kereta. Kamu semua ni sebenarnya sangat penting. Kalaulah saya ni ada steering kereta, saya semua elok, tayar tak ada, boleh jalan tak? Tak boleh jalan. Jadi tayar kereta ni penting. Kamulah yang menjalan dan menggerakkan saya punya organisasi. Saya ucap terima kasih banyak di atas apa yang telah kamu sumbang. Mudah-mudahan kerja kita jadi ibadat. Bagi kat mereka terima kasih tu. No, bagi dekat mereka itu apa yang menjadikan mereka lebih bermotivasi untuk memberikan yang terbaik. Jadi anak-anak cucu kita ni, mereka sebenarnya perlu sokongan kita, dokongan kita, bukan sahaja dalam doa dan nasihat yang berguna, bahkan dalam pujian-pujian dan teguran-teguran. Manusia tak boleh lari daripada silap, daripada salah, tuan-tuan. Ada waktu dia buat baik, ucap terima kasih, bagi pujian dekat dia, bagi sokongan dekat dia. Mak sejuk perut, mak seronok sangat tengok anak mak tak dan kata apa, duduk berjalan dah pergi masjid, Allahu Akbar, anak bertuah mama, terima kasih. Oh, ucap dah betul. Bila dia buat silap, kita kena tegur dia, sebab dia tak tahu kadang-kadang dia buat silap, dia tak sedar bahawa sebenarnya dia telah silap. Kadang-kadang dia terlepas bercakap tapi dia tak tahu, kan? Dia duduk dengar kawan-kawan dia duduk sembang di luar, mata kedarah, dia ingat mata kedarah tu apa yang dia faham, makan mata kedarah itu makan, dia faham mata kedarah tu makan. Maka mak ni mata kedarah tak berhenti-berhenti. Apa cakap lagu tu cik? Lah di luar kawan-kawan duk kata mata kedarah tu kan makan. Kita kena abang, mata kedarah tu bahasanya kesat nak. Bahasa tu bahasa kasar, tak baik kata makan. Tak baik kata lagu tu dekat mak. Tak baik kata kepada siapa-siapa pun, tu sah kata macam tu. Kadang-kadang kita kena abang.
Orang tak tahu. Dia tu duduk Johor, kan? Kawan-kawan dia semua guna mata kedara. Dia duk faham apa mata kedara tu apa. Orang dia kata, hang ni mata kedara tu makan lah. Dia apa itu balik pergi Johor dia. Duduk 3-4 tahun. Kawan-kawan lama duduk di Langkui kerja sekali ni pergi Johor. Pergi bawa adik-beradik lain 1, 2, 3 kereta. Singgah rumah dia. Dia pun hidang elok semua. Pakat naik semua. Sila tuan-tuan ya. Silakan mata kedara. Silakan. Dia nak cakap Kedah. Kan? Silalah mata kedara. Jahanam. Mata kedara tu bahasa kesat. Mata kedara tu bahasa kasar. Kita kena ajak buat pembetulan. Nampak tak tuan-tuan? Dia pegang. Ni bibik tu ada. Dia pegang pinggan dia. Tiba-tiba dia letak, dia tak basuh. Kan? Dia tidak menunjukkan satu sikap untuk membalas budi. Kita orang budi, kita berbahasa tuan-tuan, kan? Betul, kita dah terima kasih dah, tapi kita more step untuk ke depan dia. Jangan kira bibik yang ada sekali lagi bibik akan basuh, tapi kita kata dekat dia, anak, siapa makan dia basuh pinggan dia. Dia basuh pinggan dia. Dia pun makan, dia pun basuh pinggan. Dia makan, kita basuh pinggan. Kalau orang tu tak biasa basuh apa yang dia makan, dia nanti akan jadi berat tulang. Ada tak tuan-tuan? Di masjid tu, kadang-kadang dia jamu makan, semua orang basuh sendiri. Dia tak boleh nak basuh sendiri. Dia makan tu, kadang-kadang ada plastik ke, ada bungkusan makanan ke, duduk tang tu. Dia kira tok siap kena pergi kutip. Kita dah bayang elang dekat mereka lah cuci. Jangan lagu tu. Ta'awun, takaful. Kita tolong, kita akan ditolong. Kita tolong hari ni, orang lain pula tolong kita esok hari. Tolong. Dia ada takaful, dia ada ta'awun, kan? Jadi apabila anak-anak kita yang akan ganti kita ini tak diajar akhlak ini, habis cara berjalan dia tak betul, cara bercakap dia tak betul. Tuan-tuan tengok tu, dia dengan cara dia lugu, takut tengok. Kadang duk tengok juga drama. Saya tak dah habis kadang drama, tak habis pun tengok tajuk ya. Kan tak dan tengok tu, ya Allah, isteriku gangster. Saya tengok tajuk sampai kelar, tak tengok dalam dia menatang apa gamak nah. Kalau buka tengok no, isteriku gangster. Macam mana dia cakap dengan lelaki dia no? Macam mana tuan-tuan? Bahasa-bahasa yang keluar dalam drama itu adalah merupakan manifestasi gambaran kepada bahasa yang sedang digunakan oleh segelintir masyarakat di kawasan itu. Contoh, orang KL hak muda-muda tak cakap macam orang Langkawi hak muda-muda. Tapi yang itulah nanti pengarah akan ambil daripada apa yang dia jumpa, dia bubuh dalam filem, dalam drama, orang Langkawi nanti tengok. Nampak? Bila orang Langkawi nanti tengok, hak muda-muda ni nanti nampak cara mereka tu dalam filem, mereka ikut. Kita jadi lagu tu. Sebetulnya pengarah-pengarah filem ini, drama ini, dia kena buat apa? Dia kena bina satu kena bina satu usaha supaya hasil filem dia tu merubah akhlak. Patut macam tu lah. Tuan-tuan, merubah akhlak. Macam kajian yang dibuat di Korea. Korea ni dia ada budaya K-pop yang bercanggah dengan agama, kan? Korea ni bukan negara Islam kita. Segelintir sangat umat Korea, orang Korea masuk Islam. Korea ni negara yang subur dengan ajaran Kristian. Tapi Korea, mengikut kajian yang saya baca, dia punya pengarah-pengarah industri filem di Korea, mereka itu create budaya baik di dalam filem-filem mereka. Mereka ubah masyarakat, mereka cakap dengan lembut. Cuba tengok orang Korea cakap macam mana, lembut. Dia dengan sayang dekat ibu bapa, nilai dia. Jadi sebenarnya filem itu boleh merubah masyarakat di depan menjadi satu daripada instrumen pendidikan. Kalau kita biar yang pengarah-pengarah yang pikiak sonok ya ni tuan-tuan masuk dalam industri, maka akan lagi cepat jahanamlah anak-anak kita kalau kita tak kawal. Kita tengok, kita biar anak kita
tengok tanpa pembetulan. Itu tak betul. Lah ni pula dia biar kalau gambar tu kita tengok drama tu pakai tudung, digambarkan orang pakai tudung ni jahat. Di lagu tu orang pakai tudung ni perut busuk. Orang menantu pakai tudung ni teruk. Hak tak pakai tudung ni bagus. Hak tak pakai tudung ni cukup berakhlak dengan mak mentua, sejuk perut mak mentua. Kalau haji pula kedekut, haji pula jahat, menipu. Ni tak betul. Jadi kita kena betulkan persepsi itu. Walaupun ada haji yang penipu, walaupun ada yang pakai tudung ni jahat, tetapi pengarah-pengarah filem sepatutnya dia kena ambil yang besar baru betul. Kebanyakan daripada orang-orang yang pakai tudung ni adalah muslimah yang baik. Orang-orang yang pakai lebay, pakai haji ni adalah ikon yang baik dalam masyarakat. Mereka mesti digambarkan sebagai watak yang baik. Baru betul. Sebab kita hukum daripada segi aghlab. Aghlab ni makna kebanyakan. Mana boleh kita hukum atas sikit? Kita hukum atas kebanyakan. Macam ada budak yang rambut dia perang, tapi hati dia baik. Dia bodai dah rambut. Hak seorang lagi dengan rambut hitam elok, sikat rambut pun elok, tapi minta rasuah kat kita. Ada yang pakaiannya tak elok tapi hatinya baik. Tetapi kita nak hukum atas ramai, bukan atas segelintir. Maknanya kalau kawan tu dengan kepala lutut pecah, dengan seluang dia duk sapu ti ayam rata, maka kawan tu lazimnya susah nak semayang sebab kotor seluangnya. Dia nak naik pergi masjid nak semayang lagu mana. Kalau kawan tu dengan rantai tangan, rantai leher dia pakai, maka kawan tu tentulah dia lebih jauh daripada syariat daripada seorang yang tak pakai rantai tangan, tak pakai pakaian-pakaian yang membayang atau melambangkan dia seorang yang muslim yang baik. Jadi ini yang kita nak kena bentuk personality anak cucu kita. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu kecil-kecil lagi di tempat kita ni alhamdulillah dijual di kedai-kedai tudung kecil untuk anak kecil. Padahal wajibkah budak kecil pakai tudung? Tak wajib. Kan? Baliak baru wajib pakai tudung. Tapi ada lagi tudung dijual? Ada. Kain telekung pun ada. Sehinggalah itu bentuk sokongan logistik yang kita sedia dekat pertumbuhan anak-anak baru kita ini untuk menghayati ajaran agama. Kecil-kecil lagi ada kepiah halui. Anak kita nak pakai kepiah. Ada budak dia pakai kepiah, tang mana dia nak pergi dia akan cari kepiah pakai sebab dia seronok pakai kepiah. Jadi kita pun sejuk hati. Alhamdulillah, dia anak laki-laki, dia nak pakai macam ayah dia. Dia anak perempuan, dia nak pakai macam mama dia. Na'udzubillah, dia anak perempuan tiba-tiba nak pakai macam ayah dia. Jahanam. Dia anak laki-laki tiba-tiba nak pakai macam mama dia. Rosak budak tu. Jadi kita lah yang nak kena perbetui supaya anak cucu kita di atas realnya, supaya dia jadi sebaik-baik manusia yang berakhlak mulia. Tuan-tuan, sejuknya hati kita tuan-tuan bila seorang anak menantu kita yang baru datang dalam rumah kita tiba-tiba dengan akhlak dan budi bahasanya, dengan cakap dan wajah manis mukanya, dengan tingkah dan perbuatannya, dengan layanan dan kemesraannya mencuri hati kita. Kita jadi mak mentua dia, bukan jadi bini dia, bukan jadi laki dia, tapi seronok. Pasal apa? Ya Allah cakapnya, ya Allah lemah lembutnya, ya Allah pengorbanannya. Kadang-kadang anak pun tak boleh buat macam tu. Cakap dengan mak mentua ni punya bagus, jaga mak mentua ni punya bagus. Mak mentua sakit perut, nak pi buang ayam tak boleh 2-3 hari dah. Pi ambil ubat di klinik pun tak jalan juga. Anak dia pun tak boleh buat masuk mak teran, mak takat pi duk suruh teran siapa pun boleh. Tapi dia ni menantu tak apa mak, tak apa mak mai mak. Dia suruh mak dia duduk, mak mentua, bukan mak dia pun, mak mentua. Dia korek, dia panggil kepala najis tu, minta maaf cakap dengan izin, ya, yang dipetua dengan izin. Kepala najis tu dia keras, dia panggil kepala tik, bukan kepala angin, kepala ayam ni hak depan tu. Dia korek sikit-sikit tuan-tuan, korek
plastik tak pakai, sarung tangan tak pakai, dengan cari dia tu lah. Dia keroneh sikit-sikit, dia keroneh sampailah mak mentua dia boleh buang najis dengan biasa. Siapa tak sejuk perut tuan-tuan? Ada orang ni tuan-tuan, mak mentua tang dia di sini tutup dah hidung ni. Bukan dia tutup hidung, dia tutup terus, dia duduk buat macam ni. Tuan-tuan rasa aku nak? Dia pi dekat, dia tarik muka tuan-tuan. Tuan-tuan rasa aku nak? Allahu Akbar. Hancur hati ni. No? Sedihnya. Amboi, aku tak mati lagi pun, aku baru sakit je pun. Aku sakit aku. Bukan hang pun nak kena buat, anakku yang nanti nak buat. Kau dalam perut. Anak nak buat, dia kata ni abang, jom kita balik. Hai. Nanti saat nak suap mak makan. Allah. Takkan nak makan, nak suap tu saja nak manja ni, saja nak manja. Hancur hati tuan-tuan. Tu yang kata akhlak. Sebab tu kita kena bentuk. Kelembutan kita kena bentuk, kasih sayang kita kena bentuk, cara cakap kita kena bentuk, cara jalan kita kena bentuk, tengok cara dia berpakaian, tengok cara dia bermasyarakat. Saya nak sebut satu benda lagi tuan-tuan, dalam musim-musim cuti ni. Dah anak kita ni cuti panjang ni sampai bulan 3 ni tuan-tuan ni. Kita habis PKP 31 Disember. Memanglah lah ni pergerakan agak terbatas. Kenuri kenara musim cuti selalunya banyak, tapi lah dia jadi terbatas lah. Boleh juga tapi dalam kawalan, dalam SOP. Tapi kita boleh keluar, anak kita juga boleh keluar, cuma tak macam dulu. Pun begitu, ramai ibu bapa hari ini sudah jadi terbiasa. Sejak daripada bulan Mac, anak dia duduk dalam rumah, anak dia tidak bersosial, anak dia akan menghadap menatang tu. Anak dia dah mahir menggunakan telefon pintar. Anak dia dah mengenali banyak jenis permainan. PUBG, main macam-macam. Boleh main merentas negeri. Kawan dia duduk di tempat lain, boleh main. Anak sekolah rendah pandai dah main dengan orang lain, tuan-tuan. Jadi sampai pukul 11, 12 malam tak tidur lagi. Sampai pukul 1, 2 pagi tak tidur lagi. Kalau kita tak kawal tuan-tuan, kita menyesal nanti. Anak kita jadi anti sosial. Dia duduk tengok tentang tu. Tuan-tuan tahu ada mata ni sampai juling tuan-tuan, duduk tengok telefon. Ada yang sampai gila. Saya tengok satu budak muda, dia punya gila main telefon, gila game dalam telefon sampai putus waya. Sampai dia dibawa ke hospital tu, dia duduk cangkung tu, dia duduk pegang benda yang tak nampak. Pegang apa? Pegang telefon. Dia duduk main, tapi dia ada telefon. Dia duduk main dalam ni. Dia dah terlalu gila dengan telefon, game dalam telefon sampai tak tidur. Sampai tak tidur. Tuan-tuan, hari ni ada orang tak tidur kerana game, ada orang tak tidur kerana seronok, ada orang tak tidur yang tidak memberikan hak kepada yang berhak, menyebabkan bahaya di depan bukan sikit-sikit tuan-tuan. Anak kita bila tak diajak bergaul, dia tak kerti bergaul. Dia tak kerti bergaul. Sebab tu syukur bila sekolah ni tuan-tuan, anak kita dihantar pergi sekolah. Dihantar pergi di pasti, hantar pergi di tadika Islam, hantar pergi di taska, hantar, dia bergaul. Anak kita pergi sekolah, dia bergaul. Anak kita dibawa pergi masjid, dia bergaul. Awak pergi surau, dia bergaul. Jangan kita conquer dia sampai dia tak reti nak berkawan dengan orang. Esok dia tak reti nak sumbang pada orang. Sebab tu dalam masyarakat yang kecil itu kita kena ajak. Masyarakat yang kecil itu di mana? Dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada siapa? Ada mak, ada ayah, ada tok, ada tok wan, ada kak, ada abang sampai adik. Mana ada hierarki. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil kena hormat yang besar, yang besar kena kasih yang kecil. Yang kecil kena hormat yang muda, kena hormat yang tua kena sayang yang muda. Jadi bila mereka tu dalam rumah kita, kita makan, kita akan tengok macam mana anak-anak cucu kita makan. Kita tengok macam anak ada orang penting diri dia tak ada dalam tu, betul tak guys? Dia tengok dalam tu ada udang pak ketui, dia tengok udang pak ketui tu orang ada ramai. Dia lagi siapa yang nak sapu dulu udang tu? Tuan, Nabi kata samillah khuzma yalik, baca nama Allah dan ambil hak di depan. Udang duduk depan kak dia ambil tu di depan tu. Pasal apa? Udang dulu. Saat lagi dia pergi di luar, hak tu dia duk buat.
Dia pergi di luar, itulah dia buat. Kalau kita tak ajak dia, kita akan ajak baca doa makan, kita akan ajak dia bertolak ansor. Bila udang itu ada 4, orang ada 8, artinya udang itu seorang setengah ekor. Betul tak betul? Mama tolong atuk kakak, tolong potong Ustaz, bagi ke adik-adik seorang setengah, semua orang dapat. Jadi tolak ansor itu kena diajak. Kalau tidak, berebutlah kita. Hidup kita akan mementingkan diri dan kita akan buat naya orang lain. Tuan-tuan, kita jadi bapa, jadi ibu, kadang-kadang kita tak sedar, kita ajak anak kita menzalimi orang lain. Kita lah yang biar. Kita ajak anak kita buat zalim orang lain. Dia ni ambil sampai penuh jari dah. Sotong tu dia ambil buat cincin sampai penuh tang ni. Kita biar. Dah cincin dah, sotong tu sikit. Tak apalah tuan-tuan, di Langkawi musim sotong banyak kan. Nak buat cincin penuh jari pun tak apalah. Kerana masa sotong tak ada tu dia buat cincin yang orang lain tengok saja. Allah kita kata biar pi lah. Allah biar pi kat dia lah, apa makan halin. Atuk bagi awal-awal supaya kita berlaku adil kepada anak-anak kita, supaya esok dia akan belajar berlaku adil kepada orang lain. Apa kita buat hari ni bukan kesan dia hari ni. Kita buat hari ni kesannya besok hari, minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu kesan dia. Jom terus buat yang baik. InsyaAllah kita akan sambung untuk mengenali siapa lagi yang lebih baik yang disebut oleh Nabi SAW sebaik-baik manusia dalam siri kuliah kita yang lagi akan datang. Yang baik itu adalah dari Allah, kesilapan dan kesalahan itu daripada kelemahan kita sendiri. Jom kita fikir hanya yang baik, jom kita bercakap yang baik dan kita pakat buat yang baik. Sementara kita masih diberi kesempatan hidup, mudah-mudahan kita akan dapat tempat yang terbaik dijanji oleh Allah dari dunia sampai akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa inal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal baghya wal adha wal zulma wal fitan ma zahara minhu wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.